الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ayat dia bermaksud dan sampaikanlah khabar gembira. Wabashiril ladzi basyara tu busyra tu maksud dia khabar gembira. Alladzina amanu kepada orang-orang beriman. Wa amilus salihat dan orang yang beramal soleh. Anna lahum jannat. Anna sesungguhnya lahum bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Daripada perkataan dia kalau singular nahar, bila banyak anhar. Kullama setiap kali ruziqu minha minas samarati rizqa ruziqu diberikan rezeki kepada mereka minha min daripada samarat. Samarat ni buah-buahan. Rizqa sebagai rezeki bagi mereka. Qalu mereka akan berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Maksudnya apa? Ini buah ni, rezeki ni adalah sama macam yang kita pernah dapat kat dunia dulu, sama macam sebelum ni. Wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberi dengan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah hum fiha khalidun. Dan bagi mereka azwaj, pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Wahum fiha khalidun. Dan untuk mereka semua syurga bagi mereka yang selama-lamanya, kekal abadi. Tu kalau maksud perkata lah. Kalau maksud yang full, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa disediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan daripada syurga, mereka berkata, ini rezeki yang diberikan kepada kami dulu, iaitu dekat dunia. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama, dan di sana mereka memperolehi pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. So saya sukalah sangat ayat ni, sebab ayat ni dia macam bagi kita satu snippet kecil kepada nikmat syurga yang akan kita dapatkan insya-Allah kalau kita direzekikan dan kalau kita deserve, layak dan kita mendapat rahmat Allah. Itulah kan ending yang paling kita nak. So antara benda yang paling menarik kat sini yang dia ceritakan apa yang akan ada kat syurga, yang pertama adalah anhar tu, iaitu di bawahnya ada sungai-sungai. So segala jenis minuman yang kita nak, dia bukan saja segelas kan. Kita macam contoh bila lepas buka puasa, tadi kita buka puasa, macam rasa macam nak minum berkodi-kodi ataupun berteguk-teguk kan. Tapi dekat akhirat nanti kita akan dapat satu sungai. Semua air yang kita suka tu dia akan jadi bukan saja satu jug tapi satu sungai. Takkan habis. Dan air dekat dunia kalau kita minum, kita akan macam bloated kan. Sampai satu masa kita akan macam dah tak boleh dah, walaupun kita sangat nak. Tapi air dekat syurga dia takkan bloated. Kita akan tak pernah rasa hilang macam rasa bloated tu tak akan wujud. Kita boleh minum dengan banyaknya tanpa rasa tak selesa kan. So tu pertama lah. Nikmat ni sangat best untuk orang yang suka makan dan minum. Lepas tu dia kata apa lagi? Kullama ruziqu minha minas samarat. Nanti dekat akhirat kita akan dapat makan macam-macam rezeki. Awak nak apa dia akan dapat lah. Dan antara rezeki yang kita akan dapat tu terdiri daripada buah-buahan, samarat. Tapi ada certain buah yang kita pernah makan dekat dunia. Contohnya kita akan dapat pisang kan. So kita akan macam ini macam apa yang aku pernah dapat dulu kan. Kita kata qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Benda ni macam aku pernah dapat dulu kat dunia. So kita pun expect bila kita pernah makan, kita ada satu mindset kan macam ni pisang rasa dia akan macam ni, oren rasa dia macam ni. Tapi just imagine nanti dekat akhirat, contoh kita dapat benda yang nampak sama macam kat dunia, iaitu macam pisang ataupun apa-apalah buah-buahan. Tapi turn out bila kita macam ambil segigit, rasa dia lain. Tu yang kita akan macam so rasa dia tak sama lah walaupun dia buah-buahan yang sama. So tu yang kita akan terkejut tu.
So tu benda kedua lah yang best. So apa-apa benda yang kita akan dapat kat sana, rasa dia way better dekat syurga nanti. So kalau kat dunia kita suka makan apa, you just name any dish. Nasi biryani ke, laksa ke, apa benda lah, semua benda yang kita nak kan. Kat syurga nanti kita akan macam kita boleh nak, tapi kalau lah sesedap mana pun makanan di dunia kita pernah makan ni dimasak oleh chef yang paling hebat, kedai yang paling best, tetap saja rasa kat syurga tu berganda-ganda. Kalau rasa dekat dunia ni rasa dia sedap, awak just imagine kat syurga rasa dia macam mana. Betul lah kita sangat nak masuk syurga tu dan berobsesikan syurga. Lepas tu lagi satu, walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka pasangan belahan mutahharah yang suci. So kalau kat dunia kan, ramai orang yang sekarang, especially yang umur 20-an, dah nak ke 20 hingga ke 30 kan, adalah fasa di mana semua orang sibuk nak cari pasangan dan terfikir-fikir pasal kahwin. Bila tengok Instagram, orang ni kahwin, orang tu kahwin, semua pun pakat kahwin. Lepas tu, tapi kalau untuk orang dah kahwin pula, dia macam dah kenal pasangan dia mesti akan macam ada je benda, macam mesti ada benda yang kita tak suka kan. Macam tak kisahlah orang tu kita sayang macam mana pun, mesti ada sifat dia yang kita tak suka. Contoh, kalau untuk orang yang belum kahwin, boleh bayanglah kawan-kawan, family, parents kan. Setiap manusia di muka bumi ni, kita sayang dia macam mana pun, even mak ayah kita, mesti ada portion dalam karakteristik diri orang tu yang kita suka dan tidak suka. Contoh, 60% ada karakteristik yang kita suka, 30% yang kita, 40% kita annoyed kan, ataupun kita macam irritated, macam aduh dia ni kenapa lah suka orang baby, ataupun dia ni macam dia ni bagus dah tapi dia ni gitu-gitu kan. So ada benda yang tapi tu. So saya sukalah bila saya dengar satu sharing daripada Norma Alihan, dia explain lah perkataan mutahharah ni. Sebab saya selalu macam apa maksud pasangan yang suci. Satu, mungkin kita bayangkan macam tak pernah disentuh lagi kan. Kalau perempuan dara ke, kalau lelaki apa ke kan, teruna ke kan. Tapi dia more than that. Apa yang dimaksudkan dengan mutahharah ni, disucikan ni adalah dia disucikan daripada segala ketidakcukupan, segala benda yang tak best, dan yang tinggal pada dia hanya yang best saja. Jadi awak imagine lah semua pasangan ataupun manusia-manusia dekat syurga nanti, semuanya mutahharah. Semua dia dah disucikan. Apa yang ada pada dia adalah 100% karakteristik yang kita suka. Benda yang kita suka takkan ada langsung. Jadi dekat situ je lah tempat yang kita akan jumpa satu relationship yang akan kita kata apa, perfect kan. Ramai orang kat dunia cari perfection. Nak kawan yang perfect kan. Kita macam kawan orang tu, kau ni tak boleh ke macam tu kan. Ataupun kalau orang dah kahwin pula, awak ni tak boleh ke buang perangai buruk. Perangai buruk tu hanya akan dibuang di syurga saja kan. Macam nak katanya manusia tu di dunia ni by default memang akan ada kelemahan. Sebab itulah kita kena belajar untuk mencintai setiap orang, manusia, siapa-siapa sahaja dengan kekuatannya dan kelemahannya. Sebab manusia di dunia ni tak akan pernah lari daripada kelemahan. So kalau kita expect semua orang 100%, sebenarnya benda tu tak logik untuk kita cari di dunia ni. Sebab Allah kata mutahharah, tempat dia hanya di syurga nanti. So sebab itulah kita nak sangat masuk syurga dengan orang-orang kita sayang. Sebab nanti dah tak ada dah kan perangai-perangai buruk dia yang tinggal pada diri dia di syurga nanti. Termasuk diri kita. Diri kita pun ada benda-benda yang tak bagus kan. So nanti bila kita masuk syurga, perangai kita yang tak bagus tu dah tak ada, dah disucikan. So itulah mutahharah. So ingat kalau nak cari relationship yang perfect dekat dunia ni memang tak wujud. Sebab tu akan always ada gaduh, always akan ada pasang surutnya. Tak kisahlah hubungan mak anak, adik-beradik, kawan-kawan, suami isteri, jiran tetangga, siapa-siapa je lah kan. Mesti akan ada pasang surut, mesti akan ada benci, mesti akan kadang-kadang sayang kan. Sebabnya itulah dunia kan, untuk kita belajar bersabar. Sebab tu kita nak sangat berkumpul dengan semua orang yang kita sayang dekat syurga dalam keadaan semua orang mutahharah. Dan waktu tu barulah kita boleh berhappy-happy. Sebab tak ada benda pun yang akan disturb mood kita, yang akan trigger kita untuk macam jadi tak okey kan. Macam kalau kita cakap, dia ni kan, kalau cakap tak boleh ke intonation kan. Tak ada, nanti kat syurga tak ada kan benda tu. So, dan bayangkanlah semua eternal happiness tu akan sustain sampai bila-bila. Forever. Kalau kita baca buku waktu kecil-kecil dulu, saya ingat lagi kakak saya belikan saya satu buku cerita besar sangat, giant book story book.
Dia ada cerita fairy tales dalam tu. So cerita Cinderella tu ni, prince and princess pun live happily ever after. The end. Kita pun sibuk lah kan, bila kita besar cari juga kan pasangan untuk kita live happily ever after. And selalu kalau dalam buku fairy tales, happily ever after dia tu mesti gambar prince dengan princess kahwin kan. Tapi menipu kan. Sebenarnya kahwin nanti bergaduh lah kan. Bini tak kemas rumah, tak pandai masak. Suami beli bawang, salah bawang, beli bawang putih. Benda lah semua nak memarah. Nanti ada beranak pula. Lepas tu nak jaga anak. Abang ni tak jaga saya kan. Macam-macam kan. So menipulah cerita Cinderella tu kan. Sebenarnya di belakang tu banyak lagi perjalanan yang panjang kan. Tapi tak disebutkan. So sebenarnya eternal happiness yang happily ever after tu hanya terwujud di syurga. Sebab tu jangan cari dia dekat dunia. Awak akan jadi gila, awak akan jadi depressed. Sebab kesempurnaan tu tiada di sini. Dia milik syurga. Marilah kita sama-sama meniupkan semula rasa kecintaan kita, keobsesan kita, kerinduan kita kepada syurga. Saya suka sangat ada satu buku ni, tajuk dia Ya Allah kokohkan kami di jalanmu. Ditulis oleh Ustaz Lili Aulia daripada Indonesia. Saya suka kata-kata dia ni. Dia kata kita semua adalah pria. Pria ni lelaki lah. Yang ingin meminang syurga yang menjadi bahagian daripada mimpi-mimpi kita. Apa maksud kita adalah pria yang ingin meminang syurga yang menjadi bahagian daripada mimpi-mimpi kita? Okay, kalau kita tengok berhubungan dekat dunia ni, kalau seseorang lelaki dia sangat mencintai seorang perempuan, dia akan sanggup buat apa sahaja untuk dapat menikahi perempuan tersebut. Kan? Walaupun harganya sangat mahal. Bukanlah harga perempuan tu kan, tapi nak katanya macam kadang-kadang kan macam belanjaan kahwin kan, mahal dan sebagainya. Mahal kan? Tapi dia sanggup kan, kerja 2-3 kerja untuk dapat meminang perempuan tu, ambil hati mak ayah perempuan tu dan sebagainya kan. So terlalu banyaklah effort dan sacrifice yang dibuat untuk mendapatkan seorang wanita yang sangat dicintai. Jadi sebab itulah Ustaz Lili Aulia tu dia mengambil analogi yang sama kan. Kalaulah lelaki boleh work hard untuk mendapatkan seorang perempuan yang dicintai, maka begitu jugalah seorang rijal yang ataupun pemuda yang mengaku dia beriman kepada Allah dan nak syurga kan. So kita pun kena ada satu spirit yang sama seperti mana seorang pria, lelaki yang ingin meminang bukan perempuan tapi syurga. Sebab apa? Syurga tu adalah bahagian daripada mimpi-mimpi kita yang kita mimpikan setiap hari. Kita angaukan syurga kan. Kadang-kadang kita kan macam dah lost the clear picture about syurga. Kita macam dah tak teringin. Sebab kita kat dunia ni dah terlalu senang. Kita nak apa dapat. Nak makan ni dapat. Nak macam itu dapat. Kesenangan ni dapat. So sebab itulah kan sahabat dulu kenapa dia boleh gila sangat syurga? Sebab dia terlalu banyak tinggalkan dunia. Dia terlalu banyak susah. Jadi sebab tu dia tak sabar nak pergi syurga, dapat semua benda. Salah satunya contoh Siti Khadijah. Apa yang dia minta dekat Allah? Dia minta nak masuk syurga yang senyap. Nak terfikir kenapa? Pelik Kenapa dia tiba-tiba nak syurga yang senyap? Maksudnya apa? Maksudnya kat dunia dia serabut. Betul? Kenapa Siti Khadijah serabut? Sebab kalau kita fikir logik, hidup dia penuh dengan kontroversi. Awak bayangkan dia kan kalau kita baca sirah dia dah tua kan. Lepas tu kahwin dengan lelaki muda. Macam orang gosip kan. Lepas tu bila dia ni seorang kaya, bila kahwin dengan Nabi Muhammad, sokong dakwah Nabi Muhammad, lama-lama jadi miskin. Awak tak rasa ke orang Mekah kat bodoh lah dia tu, kahwin dengan sahabat jadi miskin. Yalah, tak betul ke tidak ajaran lelaki dia tu? Apalah. Kan elok macam tu kan. Baiklah kahwin dengan ini tu dulu. Oh, dia miskin kau ni apalah. Jadi terlalu banyak orang gossiping about her kan. Terlalu banyak kata-kata orang yang kan. Sampailah dia mati kan. Dia mati dalam keadaan memang dia memberikan segalanya untuk Rasulullah. Sebab kan kalau dalam satu buku tu saya baca, dia cakap kat Rasulullah ni, kalau lah satu hari nanti kau nak bawa Islam ni, kau dah tak ada duit, kalau lah tulang belulang aku ada harga, jual dah. Kan? So itulah isteri yang sangat setia yang menjadi pendamping azwaj, yang menjadi pendamping dan penguat kepada dakwah suami dia kan. Yang baju dia, dulu kan dia jutawan, tapi bila jadi isteri Nabi, baju dia sampai ada 70 tampan. Katanya tak ada pun guna untuk diri sendiri kan. Sebab itulah Nabi Muhammad sangat merindui Khadijah. Hatta dia dah ada isteri-isteri yang lain.
So, disebabkan dia bersabar, orang cakap-cakap buruk pasal dia, maka dia minta apa? Ya Allah, bagilah aku nanti syurga yang senyap. Tak ada orang gosip-gosip cakap buruk pasal aku just nak eternal happiness dan ketenangan, tranquility. Sebab kat dunia dia tak dapat benda tu So, sebab itulah setiap orang daripada kita ni ada ujian masing-masing. So, apa kita tahan tu, itulah kita minta kat syurga menjadi driving force kita. Kalau kat Umar pula, dia minta spesifik dia design, custom made, bidadari yang dia nak. Nabi naik-naik, lepas tu dia jumpa seorang bidadari. Bermata hijau ke jeli, tak ingat. Lepas tu kulit dia gelap, rambut dia panjang, dan adalah banyak lagi description dia. Nabi tanya, pelik ni bidadari ni, siapa punya? Kita dengar tu macam bunyi alien je, mata hijau. Tapi tak lagi cantik, kita tak boleh bayang Awak jangan bayang dia alien yang holdum tak jadinya, Nabi pun tanyalah ni siapa punya. Dia kata, oh ni Umar punya. Setiap hari dia doa, dia design isteri dia kat syurga dia nak macam mana. Jadi sebab itulah dia boleh tahan daripada perempuan So ikutlah awak nak apa, awak design lah. Awak nak, nanti saya nak suami muka campur Kim Jong-kook, campur muka Ustaz Don sikit, campur muka Muhyiddin Yassin, bobo lah Macam-macam mana pun muka dia akan jadi Tapi di syurga nanti akan handsome So tak awak suka apa, BTS. Gabungkan muka 88 orang tu jadi satu minta ke Allah Tapi kat dunia tinggalkanlah dulu BTS tu Sebab dia melalaikan kita. Minta Allah simpankan dia untuk kita kat syurga. Harap-harapnya kita akan sama-samalah menggembar-gemburkan dan mula berfikir-fikir, menyiapkan balik semangat dan cita-cita kita pasal syurga. Sebab benda itulah yang akan driving force kita untuk beramal dan beramal lagi, insya-Allah. Wahum fiha khalidun. Dan bayangkan semua tu selama-lamanya. Saya dapat makan selama-lamanya. Makan durian. Nanti saya boleh ajak Khadijah. Sebab kat dunia Khadijah tak boleh makan durian. Dia tak boleh bau sedapnya durian. Yang nanti mulut kita tak nak minta ke Allah, dia tak ada bau. Dia ada rasa je. Terlalu banyak makanan yang saya nak minta ke Allah nanti. Okeylah, wallahu a'lam.